Baik, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat di PTS BRI Group ini. Alhamdulillah, bersama dengan kita pada pagi ini adalah dua orang tokoh hebat. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tokoh-tokoh kita ini kerana sudi menghadirkan diri di ruang aktiviti PTS pada pagi ini. Sebenarnya saya agak gugup juga sebab di sebelah kanan saya Ustaz, belah kiri saya seorang host yang sangat terkenal yang dah berbelas-belas tahun dah. Jadi mohon dimaaflah kalau ada sebarang salah dan silap. Baik, Alhamdulillah pada pagi ini kita akan bicarakan buku bertajuk Soalan Maut untuk Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan buku ini, ada di ruang bestseller. Buku ini harga asalnya RM15, tetapi untuk tuan-tuan dan puan-puan istimewa pengunjung di PTS Media Group, kita tawarkan diskaun sebanyak 15% untuk semua jodol. Dan untuk mereka yang berpakaian sekolah mahupun mempunyai kad pelajar, kita tawarkan diskaun sebanyak 25%. Baik, sekarang ni tak payah saya cakap banyak lah. Jadi mungkin mula-mula sekali saya boleh pergi pada Tuan Fitri dulu. Tuan Fitri, mungkin Tuan Fitri boleh kongsikan terus dengan masa yang kita ada ini, bagaimana agaknya Tuan Fitri boleh tercetus idea untuk mengumpulkan soalan-soalan maut ini untuk Ustaz. Okey, baik, terima kasih kepada PTS dan semua yang bersama kita pada pagi ini. Dan terima kasih juga kerana membanjiri Pesta Buku, kerana kita perhatikan bahawa kalau di Malaysia ni industri buku lebih kecil berbanding dengan industri ayam, ya. Jadi kita harus kembangkan lagi industri buku ni untuk ke tahap yang lebih tinggi. Baik, saya biasa dengar orang cakap itu ini, tapi saya rasa macam tak adil kalau saya tidak memberitahu semua orang. Saya dapat satu jawapan, jadi kenalah kita bukukan. Bila bukukan ni mudah untuk kita sebarluaskan. Sebab kadang-kadang ada benda yang orang buat salah, kita cuma diam, tapi akhirnya rugilah. Sebagai contoh, kalau saya bagi contoh lah, ya. Saya tanya, kenapa cik belum lagi berhijab? Dia kata, untuk apa saya berhijab sekarang, itu bukan diri saya. Untuk apa? Jadi kita kata, nanti kesianlah tak adil bagi dia sebab dia tak diberitahu. Kalau boleh kita berikan jawapan, kadang jawapan kita pun masuk neraka lah kau. Jadi orang pun terus menjauhi. Kena ada satu penerangan yang betul-betul dia dengar, dia rasa, oh macam tu ke, ya Allah malunya saya. Kena macam tu. Jadi saya dah kumpulkan macam-macam soalan supaya orang ramai boleh merujuk lah. Misalnya kata kalau dia ni berdepan dengan situasi di mana dia di-provoke oleh soalan yang macam maut lah, apa jawapan yang patut diberikan. Jadi saya pun kebetulan memang mempunyai radar yang tinggi dengan Ustaz Syarizad. Jadi mudah. Saya rasa perlu ada satu perkara yang kita usahakan bersama. Dan kebetulan PTS memberikan laluan, terima kasih banyak. Jadi sini terasilah soalan maut untuk Ustaz ni. Kadang-kadang orang ni dalam keadaan yang marah, emosional, dia terdorong untuk tanyakan soalan kembali kepada kita yang bertanya tu. Kenapa kita tanya, kenapa awak solat 5 waktu, awak solat pun tak kaya-kaya pun? Jadi kadang kita rasa kita nak jawab apa? Kadang kita jawab, oh betul tak juga, betul macam tu juga. Akhirnya kita pula termakan dengan dia punya provokasi. Jadi ada baiknya kita bersedia dengan jawapan untuk kita berhujah kembali kepada orang yang bertanya. Pada masa yang sama, kenalah kawal, inilah pula kita macam terus menghukum dia, tetapi beri satu jawapan yang didengar, dia rasa macam, wow, inilah jawapan yang sungguh berhikmah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Fitri. Mungkin saya boleh tambah satu lagi soalan Tuan Fitri tadi. Tuan Fitri kata soalan itu pelbagai, rencam, datang berbentuk soalan maut. Mungkin Tuan Fitri boleh kongsikan dari mana datangnya soalan-soalan ni, Tuan Fitri? Okey, saya dengar sebab saya seorang wartawan, jadi banyak pengalaman. Sebagai contoh lah, saya beri satu situasi di mana ada orang kata, saya tak boleh nyanyi kalau tidak boleh lawan yang sebelah sana. Contohnya macam dia ada dijamu di negara asing dengan contohnya nasi goreng babi kan. Dia rasa memang babi dalam, tapi kita tak baik membazir. Jadi babi tu dia tolak ke tepi, dia makan nasi je. Anda sanggup tak macam tu? Jadi saya jumpa orang yang mungkin, yelah dia macam-macam orang kat dunia ni kan. Saya rasa kalau kita tak jadikan dia sebagai satu contoh. Pernah juga kita berhadapan dengan jawapan-jawapan yang mungkin menyakitkan hati. Kau tengok dia tu, nampak je semayang tapi fitnah baik macam aku, tak je semayang tapi relax je, cool je. Saya rasa macam kita nak beritahu dia pun terasa macam takut nanti jawapan itu tak betul-betul membantu dia. Ada baiknya kita merujuk kepada orang yang pakar. Jadi kita kumpulkan. Jadi soalan ni bila kita baca, seolah macam backfire balik diri kita balik.
Sebab saya betul bersyukur kerana ada seorang yang macam begitu seksi dia baca buku ni. Dia kata macam menikam ke dada. Tapi dia berterima kasih, dia kata you really open my mind. Sebab sebelum ni macam kaki party, kaki disco semua kan. Tiba-tiba dia rasa dia macam wow, you really open my mind. Itu yang saya rasa macam wow. Kalau ikutkan macam dia ni macam tak mungkin kot dia nak macam ni. Tiba-tiba dia boleh baca, dia macam rasa oh macam ni lah dia. Sebab jawapan yang paling popular kita dengar ialah kubur masing-masing kan. Jadi apa jawapan yang terbaik kita nak balas dia? Yang biasa orang melawak, yalah kubur masing-masing, nanti kau menjerit aku juga susah kat kubur kau sebelah. Tapi yang terbaik ialah apa jawapan dia. Jadi buku ini membantulah. Sebab kadang-kadang kita ni nampak budak-budak, saya ingat budak-budak sekolah agama yang memang ada ilmu tetapi dia tak pandai untuk berhujah. Lebih baik kita ni kalau kita diancam semua, kita ada jawapan yang bernas. Yang paling penting berpandukan kepada apa yang telah pun digariskan oleh Quran, merujuk kepada kajian oleh Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Fitri. Alhamdulillah, nampaknya maksudnya dalam tempoh kurang lebih baru 2 minggu buku diterbitkan sudah memberi kesan. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, apa agaknya perasaan Ustaz bila mana Fitri datang dengan membawa soalan-soalan maut yang membakar ini Ustaz? Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak macam konsert lah pula. Nak lawan sebelah tu kan. Terima kasih kepada Tuan Syarifuddin. Terima kasih kepada Tuan Fit. Semua boleh dengar ke ni? Boleh kan? Dia kalau siapa yang tak apa dengar tu pendek umur. Okey. Dah jangan sesat pula. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, sekarang kita masih lagi membicarakan tentang buku Ustaz. Sambil-sambil kita round-round tu, nampak je buku ni kena pegang dan bayar. Jangan bawa beg bawa balik. Pegang dan bayar, insya-Allah buku ni sangat-sangat baik. Kerana saya dan Fitri kita mendapat pelbagai soalan. Tambah pula Fitri sebagai seorang wartawan, dia juga pengacara TV, dia juga merupakan jurnalis. Dia travel banyak negara, dia pergi jumpa macam-macam manusia, Melayu, Inggeris, Cina, India, Afrika, semua dia jumpa. Termasuk binatang-binatang di hutan, semua sekali dia dah jumpa dan dia dah kumpul semua soalan. Dan cuma yang saya biasa kalau konsert mic harga 8,000. Apa benda nak mic lagi mahal. Okey. So bila Tuan Fitri dia kumpul semua soalan, okeylah. Memang best lah soalan-soalan tu. Cuma yang tak bestnya nak menjawab soalan tu. Yang tukang kumpul syok dia boleh pakai spek hitam je, relax je. Yang tukang jawab memang maut. Saya nak tumpang juga sama-sama akhirat tu. Itulah dia sebab saya ni kalau ikutkan sebagai tukang tanya dan juga pengumpul koleksi soalan. Jadi saya beri mendera sikit lah Ustaz, supaya Ustaz ni dapat banyak pahala lagi. Dia jumpa orang, dia dapat soalan, tapi soalan tu disuruh saya jawab. Tapi insya-Allah kita cuba jawab, dan kita bukan jawab sendiri-sendiri, syok sendirilah. Kita ada tim dan insya-Allah kita jawab tu dengan jawapan-jawapan yang mudah untuk kita nak jawab kepada orang, insya-Allah. Bila Fitri bagi soalan-soalan tu kepada saya, ialah bukannya kita walaupun seorang ustaz, kita bukannya mesti nak boleh jawab macam tu je, tak. Kita mesti ada reference, kita mesti ada rujukan, kita mesti juga ada, kita belajar melalui pengalaman. So kita kena jawab berdasarkan pengalaman. Kerana ada orang dia hanya jawab berdasarkan hukum. Bila kita jawab terus berdasarkan hukum, kita akan nampak Islam ni sangat-sangat susah. Contoh mudah macam ni lah. Kenal Ustaz Azhar Idrus kan? Dia bukannya penghukum, dia adalah seorang pendakwah. Itu contoh pendakwah. Yang jawapan-jawapan macam ni lah yang kita selalu nak hebahkan kepada orang awam. Kalau jawapan seorang penghukum, Ustaz saya nak keluar dating dengan makwa lah, boleh tak? Saya lelaki nak keluar naik satu motor dengan makwa saya. Kalau jawab dari segi hukum, mana boleh, haram, masuk neraka. Betul tak? Kau boleh masuk syurga kan? Ustaz saya terus jawab macam mana? Dia kata boleh nak naik satu motor pun masalah, dengan syarat ayah duduk tengah-tengah. Kan? Itu jawapan pendakwah. Jawapan yang bagi kita nak tarik orang kepada agama. Kita jawapan yang nak tarik orang kepada Islam. Yang kita tak nak semua jawapan tu menjauhkan orang daripada agama. Jadi soalan-soalan yang kita terima hari ni, ada beberapa soalan yang kadang-kadang orang tu memang dia bertanya memang kerana nak tahu jawapan. Ada orang yang bertanya kerana nak test ustaz tu. Kan, aku bagi soalan maut, tengok dia maut ke tak. Kan?
Jadi insya-Allah buat masa ni boleh bercakap, mana belum maut lagi lah. Kan? Jadi insya-Allah jawapan-jawapan yang cuba saya bawa dalam buku ini adalah jawapan-jawapan yang sangat praktikal, yang kadang-kadang kita tak perlu hafal pun jawapan tu, cuma kita perlu faham supaya selepas ini bila kita dapat soalan-soalan macam tu, kita ada psikologi untuk jawab balik soalan tu. Sekalipun orang tak puas hati dengan jawapan-jawapan, ya, siapa yang tak puas hati dengan jawapan-jawapan tu, kita jumpa kat parking. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi Tuan Fitri, tadi Tuan Fitri, saya tertarik Tuan Fitri katakan ramai yang dah, walaupun buku ni baru saja di pasaran, ramai dah mula tag Tuan Fitri. Mungkin ada perkongsian yang menarik daripada mereka yang tag tu. Tadi ada seorang yang kata terima kasih dah buka fikiran. Mungkin ada perkongsian lain lagi yang mana terinspirasi daripada hasil buku ni Tuan. Okey, macam ni. Kadang-kadang kita sebenarnya untuk kita dakwah yang paling suka adalah kepada ahli keluarga, ya. Sebab takut orang tu sensitif dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita nak beritahu kita malu, kita jadikan buku ni sebagai hadiah. Jadi bila dia hadiahkan buku ni kepada orang yang dia nak tegur tu, mungkin lain sikit lah. Ataupun dia memang diselitkan, katakan mungkin dia ni seorang pelajar sekolah agama contohnya, tetapi ibunya masih lagi saksi, tapi dia takut nak tegur. Jadi dia berikan buku ni sebagai hadiah dan juga siap selitkan di halaman di mana yang dia tujukan soalan tu. Ini sebagai satu sebagai usaha. Sebab kita ni kadang-kadang nak jaga hati, kan, tak mahu orang tu terguris walaupun benda tu yang benar. Maka yang paling berkesan kita berikan dia sebagai hadiah. Jadi saya rasa walaupun saya semua sebagai penumpang pesawat ni Ustaz banyak memandu kepada jawapan, tetapi amat penting untuk kita keluarkan benda yang kadang-kadang sensitif daripada kita terus terhukum dengan kejahilan. Dan juga siapa yang dah beli buku ni belum? Okey. Sebab baru beli, jadi tak mungkin ada rasa, mungkin ada juga orang yang kata, contohnya bagi soalan macam ni, buat apa kahwin, enjoy puas-puas dulu, nanti tua nanti baru bertaubat. Pernah dengar tak macam tu? Tapi kadang-kadang orang muda yang tak ada ilmu dia cakap, betul lah tu, betul juga. Jadi kita sayang. Jadi kalau boleh kita nak jawapan yang betul-betul mendorong. Tapi jawapan ni saya lihat Ustaz memberi jawapan yang bukanlah kepada semua jawapan dia tak kata macam kalau ditanya soalan, Ustaz apa hukumnya saya dah pernah mencuri, neraka lah tempat kau. Tak macam tu, ya. Jawapan dia tidak baik. Sebenarnya banyak cara lain. Dan akhir sekali dia berikan keputusan di mana Allah kata insyaAllah kalau kamu taubat akan diampunkan. Maksudnya akan memberi harapan kepada orang yang buat salah. Dan bukan jawapannya bukan penamat di situ saja, tetapi sentiasa ada jalan supaya untuk jalan keluar kepada apa yang ditanya. Sebab saya buat pengalaman program kurafat macam-macam, ya. Kadang-kadang memanglah dia lepas semayang terus, lepas semayang dah bagi tahiyat akhir semua, dah bagi salam semua, lepas tu terus bakar kemian, mambang kiri kanan kembang lah, padahal baru lepas semayang. Jadi kita sayang lah, kadang-kadang kita dah memang bagus dah, tetapi disebabkan ilmu tu tak sampai, rugi. Kadang-kadang kita memang dah lepas semayang tiba-tiba telefon berbunyi, ada gosip, kau nak tahu Fatimah tu, terus macam tu, jadi rugilah. Jadi buku-buku ni memberikan banyak kita inspirasi supaya sebagai satu guideline. Dan tajuk dia pun memang gadang soalan maut. Kalau kita buat soalan, kalau buku ni tajuk soalan marah-marah kepada Ustaz, bunyi dia macam manja-manja, kan. Jadi kita terus bagi pada tajuk maut, supaya maut tu bukanlah untuk menghukum, membunuh orang yang bertanya, tetapi lebih kepada kita rasa macam penting, ia melambangkan pentingnya buku ni, ya. Terima kasih pada Tuan Fitri. Alhamdulillah bersama dengan kita pada waktu ini. Alhamdulillah kita ada dua orang penulis buku terbaru daripada PTS, buku Soalan Maut untuk Ustaz. Kita ada sebelah kanan saya ada Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi, dan sebelah kiri saya pula ada Tuan Ahmad Fitri, host TV3 yang sangat terkenal. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, saya tadi tertarik dengan apa yang Tuan Fitri komen berkenaan dengan hikmah dalam berdakwah. Jadi mungkin Ustaz boleh sentuh sikit Ustaz berkenaan dengan hikmah ni. Kenapa agaknya kita memilih gaya ini dalam menjawab soalan maut untuk Ustaz? Okey, hikmah ni maksudnya bijaksana. Orang yang nak menjawab soalan kadang-kadang dia perlu bijak dalam nak menjawab soalan. Tak mestinya kena pandai. Ada orang dia memang sangat cerdik, dia sangat pandai, IQ dia sangat bagus, ilmunya sangat banyak, tetapi kadang-kadang dia tidak bijak untuk nak menjawab, ya. Saya buat satu contoh. Siapa kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Kenal tak? Mazhab Hanbali, betul? Kita kenal dia bijak, kan? Dia cerdik. Ya, kita kenal tu sekarang. Dan dia sebenarnya bukan dia bijak cerdik ni lepas dia hebat, tak.
Daripada dia kecil lagi, Allah telah berikan dia satu kebijaksanaan, hikmah dalam dia nak jawab soalan. Pengasas mazhab Hambali kan Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari, pernah satu ketika dia duduk di Iraq, di Baghdad. Masa tu datang seorang orientalis, ya, yang nak test semua pendakwah, semua ulama-ulama yang ada dekat Iraq, dekat Baghdad. Semua ulama-ulama dapat soalan-soalan yang maut. Memang soalan memang power, memang gila punya soalan. Tapi ulama-ulama jawab dari sudut ilmiah, jawab dari sudut akademik. Jawapan-jawapan itu semua tidak membantu. Dan akhirnya boleh dikatakan semua ulama-ulama tu kena psycho, dan akhirnya kalah. Akhirnya tinggal seorang lagi ulama, iaitu guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kena panggil daripada raja panggil dia kata sekarang tinggal seorang lagi ulama. Dah ramai dah semua kalah, kamu tinggal seorang je untuk nak jawab soalan-soalan daripada Ad-Dahri ni. Ad-Dahri nama seorang orientalis tu lah, yang tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada agama macam-macam ni. Dia tanya soalan-soalan pelik-pelik, semua ulama di Iraq kalah. Dan akhirnya bila guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia pun balik rumah. Macam cerita Nuju Pak Belalang kan, bila Pak Belalang tu kena tanya soalan macam-macam, dia balik rumah dah pening dia. Akhirnya guru Imam Ahmad bin Hanbal ni pun, yang bernama Abu Hamid, dia pun malam sampai termimpi-mimpi dia, macam mana aku nak jawab soalan-soalan ni. Dia memang banyak ilmu, tapi dia fikir memang aku tak boleh jawab guna ilmu dah lepas ni. Sebab semua yang dah jawab soalan, semuanya berilmu tapi kalah. Jawab dengan akademik tak semestinya betul, orang tak boleh terima. Jadi akhirnya dia sampai mimpi, sampailah kepada esok pagi, time dia tengah siap-siap nak pergi ke istana, nak berjumpa dengan orientalis Ad-Dahri itu. Dia dah tengah menggelabah macam tu, kerana dia rasa dah semua orang kalah, macam manalah aku nak jawab. Tiba-tiba datanglah anak murid kesayangan dia yang bernama Ahmad bin Hanbal. Belum jadi ulama lagi masa tu, dia masih lagi remaja. Datang jumpa Tok Guru pun kata, aku semalam bermimpi. Aku mimpi ada sepohon pokok yang besar pokok tu. Tiba-tiba datang seekor babi. Ni, dia makan semua pokok-pokok, daun-daun semua habis, yang tinggal batang je. Memang babi betul lah. Dia makan habis pokok ni, tinggal batang ni satu. Tiba-tiba datang seekor singa, dia pergi makan babi-babi tu. Jangan tanyalah haram ke halal ke makan babi kan. Singa dia bukan tahu apa. Jadi aku pun duk fikir-fikir apa sebenarnya mimpi ni. Imam Ahmad bin Hanbal dia pun senyum. Boleh tak kalau saya takbirkan mimpi tu? Dia kata sebenarnya pokok yang besar ni adalah yang dengan ranting, dengan dahan, dengan daun yang banyak ni adalah ulama-ulama di Iraq, ulama di Baghdad. Semuanya telah kalah dimakan oleh seekor babi yang memang babi betul ni. Ya? Yang tinggal hanya sebatang dahan, sebatang pokok itulah yang tinggal batang saja adalah kamu, wahai Imam Abu Hamid, iaitu guru dia. Habis tu yang singa tu pula, singa itu adalah saya, iaitu Ahmad bin Hanbal. Sayalah yang akan memakan babi itu balik, yang akan mengalahkan balik babi itu. Okey, set, kita pergi istana. Ad-Dahri dah tunggu lah dekat atas, sebab semua ulama dah kalah ni. Panjang ke cerita ni? Boleh lagi ni? Sila, boleh. Kita bersambung selepas iklan. Seronok dengar Ustaz. Boleh? Boleh. Okey, sambung balik. Okey. So bila dia sampai, Ad-Dahri tunggu kat atas ni, sebab dia sangat confident, ulama-ulama yang hebat-hebat semua dah kalah. Tiba-tiba daripada jauh seorang budak muda masuk kawasan pertandingan tu, macam nujum Pak Belalang tu, macam si Belalang tu. Dia masuk-masuk, dia kata, Ad-Dahri hari ni aku akan jawab semua soalan. Dah apa lagi, sengih lah Ad-Dahri, yang ulama-ulama pun kalah, apatah lagi budak kecil macam tu kan. Okey, dan akhirnya dia pun setuju untuk nak buat argument, soal-soal jawab antara seorang remaja yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal dan juga seorang Ad-Dahri yang tak percaya kepada agama. Debat soalan-soalan maut yang semua ulama-ulama jawab, dan akhirnya kalah, tak boleh jawab soalan-soalan tu. Tetapi kerana kebijaksanaan yang ada kepada Imam Ahmad bin Hanbal, nak dibandingkan dengan ilmu sangat jauh, sebab dia masih remaja, yang berilmu semua telah kalah. Soalan pertama, rakyat semua tunggu ni. Ini soalan yang pertama. Kamu kata Allah itu ada, betul? Semua percaya Allah itu ada? Semua orang percayalah, Islam percaya Allah tak ada. Di mana Allah sekarang? Jadi ulama-ulama yang lain jawab macam-macam lah, yang dah kalah tu. Dijawablah dari sudut akademik, Allah itu berada di sini, berada di sini. Dari sudut akademik,
seorang bukan Islam kadang-kadang tak nak percaya benda tu. Tapi kebijaksanaan Imam Ahmad bin Hanbal, dia jawab dengan hikmah yang Tuan Syarifuddin tanya tadi. Apa pentingnya hikmah? Iaitu bijaksana dalam menjawab soalan. Dia jawab mudah je. Nak tahu Allah dekat mana? Kamu minum tak susu? Dia tanya balik kepada Ad-Dahri. Kamu minum tak susu? Minum. Sedap, sedap. Boleh menghilangkan osteoporosis. Kan? Susu. Okey. Okey, kalau kamu minum susu, kamu percaya tak dalam susu ni ada lemak? Percaya? Okey, di manakah lemak dalam susu? Adakah di ekornya kah? Di dalam depan cawannya kah? Atau di tengah-tengahnya kah? Pula dah. Boleh dengar, boleh dengar. Okey, apa jawapannya? Seorang minum susu betul? Percaya tak ada lemak dalam susu? Di manakah lemak susu? Dalam perut? Di mana jawapannya? Itulah yang Imam Ahmad jawab kepada Ad-Dahri. Ad-Dahri tanya, kamu percaya tak Allah? Percaya Allah? Di mana Allah? Di mana? Kamu percaya tak ada lemak dalam susu? Percaya. Di mana? Itulah Allah. Dia berada di kalangan apa yang kamu percaya tu. Ya? Itu antara jawapan bijaksana. Akhirnya apa lagi, penduduk Baghdad kita peroleh kemenangannya pertama. 1-0. Dapat jawapan kerana kebijaksanaan Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak lagi soalan lain yang panjang. Kalau saya jawab semua soalan tu sampai pagi lah tak habis. Ya? Jadi kita kembalikan dulu pada Syarifuddin. Bagus Ustaz. Biasa Ustaz, bila kita berdakwah Ustaz macam tu Ustaz, banyak ujian Ustaz. Banyak cabaran. Tu sebaik tak kena balik botol. Baik Tuan Fitri, mungkin sebelum kita buka soalan kepada peminat-peminat, pengunjung yang begitu ramai ni, saya ada satu soalan terakhir daripada saya. Tadi saya tertarik bila Ustaz cerita pasal hikmah. Tuan sendiri pun dah mulakan bagaimana hikmah. Mungkin ramai yang tertanya-tanya. Tuan sendiri berada dalam dunia yang glamour Tuan. Jadi agaknya mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit sebagai orang biasa, bukan seorang ustaz macam ustaz ni, macam mana kita nak berdakwah kepada orang ramai Ustaz? Macam mana kita, macam Tuan kata tadi, nak berkongsi juga sedikit pahala, nak menumpang juga pahala tu Tuan. Silakan Tuan. Baik, bila sebut tentang dakwah, semua orang ingat kena Tuan Haji berlebay, kepiah, pakai telekung ya. Sedangkan memberi dakwah ni semua serba-serbi lah. Misal kata kalau awak menunjukkan jalan sekalipun dengan cara yang terhormat, budi bahasa, itu juga satu dakwah dan kebaikan. Misal kata hari ni tadi jogging tak pagi tadi? Jogging tak? Jogging ni bagus untuk kesihatan. Itu juga dakwah ya, memberitahu benda yang baik. Jadi kebaikan ni sangat terbuka luas. Misal kata, kenapa dia pakai baju kuning hari ni? Warna kuning ni mungkin nampak dia lebih berseri, bercahaya, lebih menonjol. Ke macam mana? Ke main pakai je? Jadi dia beritahu ada seni-seni berpakaian dari segi warna. Nabi suka pakai baju warna kuning. Tapi bukan kuning terang-terang lah, kuning yang cair-cair sikit. Ya? Berarti Nabi pun suka. So kita boleh tanya, kita boleh jawab dekat orang antaranya. Jadi aku mencelah pula. Tak apa. Kita kan buku bersama. Jadi benda yang baik ni terbuka luas lah. Misal kata kalau kita kata saya di Malaysia contohnya macam kita terima panggilan daripada pemanggil kita yang pertama, ataupun kita dalam audiens ni pun kita rasa okey, silakan kamu yang cantik manis tu, kita memberi pujian dakwah. Okey, silakan muka yang tak elok tu. Ini dah macam okey, silakan adik yang macam nampaknya kurus-kurus langsing bermaya. Kata kau yang kurus kering tu sini. Jadi dia macam jadi bahasa itu juga pun satu dakwah dan kebaikan. Misalkan kita nak menyapa orang, salam perpaduan, salam keindahan. Sebab bahasa ni amat penting sekali ya. Zaman sekarang, zaman dahulu mungkinlah tengok benda yang cantik kita, subhanallah, comelnya adik ni baju kuning. Zaman sekarang budak-budak comel sial budak ni, gempak roh budak ni. Jadi dia telah pun menghakis nilai yang murni, sayang sekali. Maka kitalah peranan kita sebagai untuk menjadikan bahasa ni sebagai alat percakapan yang baik. Adik, zaman sekarang kenapa kalau ujung perkataan mesti ada doh? Cantik doh. Apa maksudnya? Kenapa? Agak-agak kenapa jadi macam tu? Ada tak kawan adik yang sebut macam tu? Tak ada? Subhanallah, kau begitu baik sekali. Adik umur berapa? Umur? 12. Ya? 12. 12. Pernah tak di dalam kelas kena bully ke, ada tak? Tak pernah? Dia yang bully orang. Okey. Ada tak? Ada pernah menangis tak kat sekolah? Ada 2 kali. Ya? 2 kali. Sebab apa? Ya, Rindu mama ke macam mana? tak jatuh. Jatuh. Tu dia. Kalau jatuh ada orang bantu tak? Itu juga satu dakwah.
Tapi cabaran kita lah bagaimana untuk kita sesuaikan bahasa kita dengan bahasa budak-budak. Okey adik, abang ada soalan ya. Apa komen adik tentang infiltrasi agenda asing dalam doktrin tempatan? Mana dia nak faham kan adik? Kepandaian tu sesuaikan. Itulah kepandaian kita untuk mencari bahasa yang sesuai. Kalau budak kecil umur 2 tahun, tak ada berapakah usia adik yang meniti hari yang panjang ini? Apa dia jawab kan? Kalau tanya adik umur berapa? Sebab itulah mungkin masa kanak-kanak kita beri contoh yang mudah. A ayam, B bola, C bila dah matang sikit, A astronomi, B bilateral. Okay. Kalau agama, A Allah, B burdah, C cahaya. Kena sesuaikan dengan kita punya audien dia siapa. Kadang-kadang kita ada di Malaysia kita timbul panggil, okey makcik daripada mana cik? Makcik dari Felda. Soalan-soalan kita perkenalah yang berkonsepkan Felda lah. Tak ditanya. Okay, apa komen makcik tentang kehilangan MH330? Mungkin apa dari segi CVR dan juga FDR dalam pencarian kotak hitam berkenaan? Makcik dia fikiran lain. Makcik cerita, apa komen makcik? Dah tak ada, nak buat macam mana? Ya, kita faham makcik ya. Macam tu. Jadi, ragam orang ni pelbagai-bagai. Jadi, kena juga mencari satu pendekatan yang paling sesuai, yang paling dia ingin dengar. Bisa kata kalau orang tu dah dalam keadaan yang kehilangan, sedih kan. Tak kita tanya, kata Ustaz, tanya Ustaz tengah menangis kan? Kehilangan kan? Tanya, apa perasaan Ustaz? Tuan sentuhlah dia. Tabah menangis. Soalan-soalan yang mungkin kepada kita lah untuk menjadi soalan yang bijaksana. Walaupun ia amat mencabar sekali, hanya dengan kuasa bahasa mencari ayat yang paling sesuai untuk setiap seorang. Itulah dia mungkin peranan yang dapat kami mainkan. Sebab dalam buku ni kita cerita dengan cara yang mudah lah, cara-cara yang santai. Kalau kita buat yang pelik-pelik pun susah juga. Okey, adik faham tak apa itu anjakan paradigma? Pernah dengar tak? Tak pernah? Transformasi pernah dengar? Okey, apa agak-agak masuk transformasi tu? A. Transformers. B. Bus transnational. C. Perubahan. C. Oh, pandai dia ni ya. Tapi kena berikan contoh. Kadang kita kata bermunajatlah kamu. Tapi apa contoh dia bermunajat tu? Okey, cari kalau nak bermunajat kita buat macam mana? Kita beri satu perkara tapi tak ada contoh. Tu kita buat buku lain lah. Soalan maut untuk adik pula. Minta maaf ada banyak mendera hadiah ini ya. Nanti insyaAllah akan memberikan hadiah kepada adik kerana sudi didera. Tapi kalau kita kena beri contoh. Contoh lagi kita penyusupan agenda asing benda yang berat. Kita beri contoh. Kita ni Malaysia aman. Kalau masuk orang luar, kena cari bahasa-bahasa yang sesuai. Kena jelaskan banyak kali. Adik menerima. Itu dia package penginapan. Boleh kita lihat apa dalamnya? Je. Rahsia. Sebab yang lain nanti pun akan dapat juga nanti. Berkat dia menahan soalan-soalan yang payah. Hari ni ada tak sesuatu yang adik akan bawa pulang daripada abang, apa yang abang ceritakan ni? Apa benda yang adik paling ingat sekali? Kesepian hanyalah kau bawa. Okey, tadi adik dah belajar tentang transformasi kan? Okey, maksud dia apa adik? Perubahan. Subhanallah. Okay, soalan untuk orang luar pula. Kenapa adik ni menangis di sekolah tadi? Tu dia, sebab orang mendengar ya. Alhamdulillah. Sebab adik dengar. Tu dia. Okey, jadi adik apa cita-cita adik? Penyanyi? Pemandu kapal terbang? Pilot? Jururawat? Pramugara? Pelari? Atlet? Juru kimpal? Polis. Ya? Polis. Polis. Kalau adik di polis, apa yang adik nak tangkap dalam dia kat sini? Kenapa dia nak jadi polis? Gitu dia. Juga cabaran kita adalah tentang intonasi ya. Kalau kita, kenapa kau jadi polis? Ataupun kenapa adik nak jadi polis? Ataupun kenapa adik nak jadi polis? Itu dia. Berat cabaran kita. Bahasa apa yang sesuai, intonasi, kemudian segala-galanya memerlukan cabaran. Ya, Tuan Haji. Alhamdulillah. Jadi kita dapat satu tips yang begitu baik sekali daripada Tuan Fitri, di mana Tuan Fitri mengetengahkan bahawa bahasa jiwa bangsa. Bahasa lah yang menarik orang kepada dakwah, dan selalunya memang akhlak lah yang membuatkan orang jauh daripada kebenaran. Ustaz, saya tak nak tanya soalan. Saya tak nak tanya soalan, Ustaz. Tak dengar? Saya tak nak tanya soalan, Ustaz. Jadi sekarang ni
kita buka berapa soalan je untuk dengan masa terhad ni? 4 soalan 4 bersama di tangan saya pun ada satu soalan yang panjang ni. Baik. Jadi sekarang ni ada sesiapa yang ingin bertanya soalan maut untuk Ustaz dan juga Tuan Fitri? Dipersilakan. Okey, sebelum tu mungkin ada yang saya nampak angkat tangan tapi kena melalui manusia-manusia di hadapan ni dulu. Saya baca dulu soalan yang di tangan saya ni. Saya ada kemusykilan, saya mempunyai rakan non-Muslim, mereka sangat baik dan saya sangat sayang mereka. Cuma baru-baru ini ada satu blog ustaz atau kemuka menyatakan bahawa tidak semua non-Muslim masuk ke neraka jika dakwah itu tidak sampai kepada mereka. Jadi di sini soalannya, nombor 1, adakah lebih tinggi risiko rakan non-Muslim saya itu ke neraka jika saya cerita atau dakwah tentang Islam tetapi mereka ingkar? 2, adakah lebih baik saya tidak menceritakan apa-apa seperti biasa mengenai Islam supaya mereka antara golongan yang tidak sampai dakwahnya dan tidak tergolong dalam kalangan yang ingkar dan kafir? Soalan maut ni. Tanyalah kepada Tuan Haji Syarizan Daud At-Turabi. Ya. Tu bukan soalan maut tu. Tu soalan yang masuk kubur tu. Siapa yang tanya soalan macam ni bahaya sebenarnya. Bahaya satu sudutnya adalah betul juga macam Fitri kata kan. Betul jugalah. Sebab dia tak terima dakwah, jadi dia taklah masuk neraka. Jadi kita pun tak payahlah berdakwah. Kan semua boleh masuk syurga macam tu. Sebab saya banyak soalan yang berbeza. Contohnya macam Nabi Adam dengan dinosaur, siapa yang wujud dulu? Macam tu. So orang kata Rasulullah terima Islam wahyu kan. Jadi apa agama mau apa dia. Jadi macam tu dia terus buat keputusan macam tu yang bahaya-bahaya. Dia terlalu menerawang yang pelik-pelik lah ya. Betul. So sebelum saya lupa soalan tu, nanti saya cuba jawab. Saya cuba jawab sikit tentang isu tadi tu. Ialah bukan semua orang bukan Islam masuk neraka selagi mana dakwah tidak sampai kepada dia. Saya rasa soalan ni tidak berapa logik, tidak berapa praktikal sekarang. Kita bayang sejarah dulu Sejarah dulu media tak ada. Sejarah dulu WhatsApp tak ada, Facebook tak ada, segala media-media massa, media sosial semua tak ada. Dan hubungan komunikasi pun sangat susah. Malah rakyat yang ada zaman tu lagilah ramai. Tetapi yang ada pada zaman itu mereka diazab oleh Allah, mereka masuk neraka. Nabinya ada seorang, dia dakwah pula dakwah in person. Bukan boleh dakwah post kat Facebook 1000 orang like, tak ada. In person. Ataupun datang lecturing macam ni pun berapa kerat je datang. Nabi Nuh sebagai contoh, 950 tahun umur dia kan. Dia punya dakwah lebih kurang dalam 60 tahun dakwah dia. Yang ikut dia 70 orang. Tapi yang tak ikut dia, yang bukan Islam, yang kafir, semuanya dihukum oleh Allah dan dimasukkan ke neraka. Dalam peristiwa apa? Banjir besar Nabi Nuh tu kan. Betul ke? Betul Nasib baik movie dia tak boleh masuk ke Malaysia. Betul tak? Noh kan. Kalau tak mesti pecah panggung. So maknanya takkanlah zaman Nabi Nuh, ni saya buat persoalan balik mungkin saya takkan jawab direct. Takkanlah zaman Nabi Nuh alaihissalam yang dia bagi dakwah, yang bukan semua dakwah tu sampai kepada kaumnya, berpuluh tahun pula tu mereka itu kafir, diazab pula oleh Allah, masuk pula neraka. Tiba-tiba zaman kita hari ni yang bukan Islam punya ramai, yang dakwah terlalu besar, dekat TV ada, dekat media ada, surat khabar ada, majalah ada, buku ada, semua ada. Tapi akhirnya mereka tidak mahu mencari dakwah itu. Tiba-tiba mereka lepas, boleh masuk syurga. Tidak adil bagi kita yang sebagai seorang Islam juga yang masuk ke neraka. Macam mana pula yang tak Islam tiba-tiba tak boleh masuk neraka? Saya buat jawab dari sudut psikologi macam tu je. Mungkin kita rasa dia baik, tapi pada pandangan Allah bagaimana? Kita rasa dia baik, sopan santun, baik hati, sayang, tapi di bagaimana sikap dia di belakang Allah. Itu dengan manusia Dan juga sebab hari ini saya rasa Islam sangat berkembang. Ada yang tahu itu apa itu solat tahu itu semayang Pernah dengar Mesti semua orang tahu kan. Semua orang dah tahu. Tetapi
keterbukaan hati itulah bukan kuasa kita. Memang kita nampak dia macam tak terima, tetapi sebelum dia dilahirkan dah ada perjanjian dia dengan Allah. Mungkin sebelum dilahirkan lagi di Lauh Mahfuz lagi, kita tak tahu. Yang kita lihat hari ini ialah dia yang dalam bentuk yang fizikal. Dari segi roh jasad kita tak tahu di mana dia yang sebenarnya. Okey, soalan tu pun ambil masa yang banyak Mungkin sementara Tuan Fitri dah jawab ni kan, mungkin kita tengok daripada satu sudut pandang lain kan. Tadi kan soalan tu bertanya bagaimana nak bagi dia terlepas. Tapi kita tengok juga sudut pandang, katakanlah apa kesan pada kita yang mana dianugerahkan sebagai seorang Islam, lahir Islam, kita ada tanggungjawab untuk bagi dakwah pada orang. Adakah mesti kita berdosa Ustaz kan? Sebab kita disuruh berdakwah tapi kita tak nak berdakwah. Jadi berdosalah kita sebab tak berdakwah. Jadi tak pasal-pasal orang tu kita tak pasti lagi masuk neraka ke syurga. Tak pasal kita ni sebab tak buat amanah kita, tak berdakwah, masuk pula neraka. Jadi mungkin Tuan boleh kongsi sikit. Agaknya kalau dengan buku Islam ni, mungkin Tuan ada kaedah, 1-2 kaedah untuk macam mana nak berinteraksi dengan mereka kan? Sebab saya rasa banyak, kadang-kadang kita pun ada kesilapan ya. Saya pernah jumpa ada orang mengamuk yang kena apa ke, kena sawan ke apa. Rupanya sebab ada bukan Islam parking dalam masjid. Dia mengamuk, hanggang-hanggang semua ni. Saya rasa amat pendekatan yang amat negatif lah. Kemudian kita kelemahan kita lah tidak pandai untuk memberitahu secara baik ya. Kadang-kadang memang dia masuk masjid, dia jarang masuk masjid. Tiba-tiba Chong Kemunian dia jarang masuk masjid. Tiba-tiba dia masuk macam tu je. Kita pun macam terus marah semua, angkat parang semua, sedangkan tidak langsung beri peluang untuk menjelaskan kenapa dan juga mengapa. Kemudian kita juga menjadi ejen penyebar fitnah. Contohnya macam contoh nama perempuan contoh Maria kan. Maria, kenapa you tak pakai tudung ini terpulang oleh kepada saya. Islam tak suruh pun mereka yang saja suka loh. Dia pun telah pun mencipta satu dayah baru yang memburuk Islam sebab untuk menutup kelemahan diri dia sendiri. Kenapa kamu tak semayang Jumaat? Yang tu sebab esok I boleh buat lagi. Dia memberi jawapan yang penipu kepada dia. Islam itu indah, tetapi ingat ya bahawa orang Islam itu sendiri yang sering spoil integriti Islam itu sendiri. Sebab hari ini yang menjadikan dia nampak buruk sebabkan orang dan bukannya agama itu sendiri ya. Kadang-kadang kita lihat hari ini ya, paling contoh yang mudah ya. Siapa yang pernah ada pengalaman dalam kelas ataupun kuliah ya, nak cari yang macam orang Melayu, orang Islam ni yang tercorot, senang-senang anyway. Tapi nak cari yang bukan Muslim yang pandai-pandai belajar ni semua mudah. Sebab kita budak-budak kelas, budak-budak ramai yang main-main, yang kemudian yang kata Islam tak boleh discriminating, tapi orang Melayu yang lebih beria-ria kan. Tengok tajuk dalam akhbar hari ni macam bercanda, gerakan WeChat di Rogol semua, langsung tak menggambarkan tu. Sebab kita sendiri tak tunjukkan benda tu yang baik. Jadi cabaran yang paling besar sekarang ialah untuk mewujudkan satu persefahaman. Sekarang dia kata, apa ni penipu, cakap dalam buku Quran macam ni tapi you tak ada buat pun. Sedangkan dia katakan dia tokek kaunter nombor ekor, tapi yang datang tu semua lepas main Jumaat pakai songkok, pakai kain pelekat, beri nombor ekor. Dia rasa macam alah itu penipu punya sebab tak ada medium untuk menerangkan. Juga kita kena faham lah, macam bukan Muslim ada juga yang tak faham bahasa penerangan kita. Dan juga dia tak tahu kenapa, oh hari-hari ada itu azan lah, kenapa berhentilah sekejap, 1 hari 2 ke. Kita pun rasa macam tak boleh loh, kita hanya bagi jawapan tak boleh, tapi tak beritahu kenapa. Juga kerana kita juga kena cari kelebihan untuk menerangkan dalam bahasa yang mereka faham. Mungkin kita ada siapa sini yang fasih bahasa Mandarin kan? 因为我是马来人，我不可以说的。jadi mereka kata, oh, 我知道，因为你是 Islam 人的，你不可以，itu boleh. Jadi kalau kita cakap dalam bahasa yang bahasa Melayu, dia mungkin dapat tak dapat je. Juga mungkin kalau yang menasib itu hanya faham bahasa Inggeris. Kita pun bahasa Inggeris pun lebih kurang, dia tidak dapat kepada apa direct point yang nak tersampaikan kepada mereka. Sekarang ni kena wujudlah, kena ada bijaksana pendapat dakwah yang lain. Misal kata kalau dia kurang dari segi pengetahuan Islamik pun, tetapi dia ada kefahaman dari segi aspek bahasa, dia dapat membantu untuk menerangkan. Kadang-kadang Ustaz nak tambah silakan. Ya. Bagi kadang-kala ada orang dia nak berdakwah tapi dia tak pandai untuk cakap. So dalam psikologi dia ajar kepada kita, action speak louder than words. Perbuatan kita, perlakuan kita tu lebih memberi kesan berbanding kita bercakap. Kita perasan tak yang biasa pergi sembahyang Jumaat, setiap kali kita pergi sembahyang Jumaat nampak ada pisang kat depan pintu, betul tak? Kan sembahyang Jumaat dekat masjid ada pisang, kat surau ada pisang kat depan pintu masjid. Kalau perempuan tak percaya, pergi hari Jumaat. Siapa nak makan pisang, pergi hari Jumaat depan pintu masjid mesti ada pisang.
Orang pun komplain, apa ni setiap kali sembang Jumaat ada pisang. Ingat yang datang ni monyet ke? Orang komplain pula. Tapi cuba kita bayang, siapa yang mula-mula buat letak pisang dekat pintu masjid tu, yang dah beratus tahun orang tiru sampai hari ni. Kan? Pahala yang dia mula-mula buat dulu tu, dakwah dia untuk bersedekah dengan cara dia action. Bukan dia hanya cakap sedekah lah, sedekah, tak, dia buat terus. Dan orang tiru sampai sekarang. Agak-agak lah dia dapat tak pahala sampai sekarang. Dapat sampai sekarang, hanya semata-mata pisang. So maknanya kita kena buat. Kadang-kadang dakwah ni bukan kena bercakap saja, tak. Buku ni mungkin sebagai panduan, kita baca, tengok sikit macam mana cara nak jawab-jawab. Dan memang kerja kita memang untuk berdakwah dengan pelbagai cara. Sama ada bercakap, nulis dekat wall Facebook, hantar risalah, buat poster, daripada melukis, buat lukisan dakwah. Yang tak boleh, berkelakuan yang baik-baik sebagai satu dakwah. Kita pergi ke shopping kompleks, tolak troli. Orang Cina, orang India selamba tolak troli. Kita nampak ada buah, kita pun ambil. Orang Cina kalau tengok kita lah, ni memang budak baik ni. Itu dakwah kita sebenarnya. Kita nak masuk bank, nampak ada orang nak keluar bank, kita tarik je pintu tu bagi orang keluar. Kadang-kadang orang Cina, India tu keluar, dia akan tengok kita dalam keadaan dia tak tahu nak luar apa. Baiknya dia ni. Ini dakwah yang kadang-kadang kita tak perlu untuk cakap, tapi kita perlu buat. Jadi saya percaya satu soalan tu pun dah menjawab banyak benda. Jadi kita buka satu lagi soalan. Baik. Bagi nama dulu. Akilah. Nurul Akilah. Assalamualaikum Ustaz. Tanya berkenaan hadis palsu kan hari ni 1 Rejab. So ada dekat Facebook kan macam orang sebarkan yang siapa ingatkan saudara Muslim dia tentang puasa 1 Rejab ni diharamkan api neraka. Soalan saya, kan hadis palsu ni bolehkah kita guna macam untuk kalau non-Muslim tahu cakap macam benda tu, kenapa dalam agama Islam pun ada benda yang palsu? Terima kasih Ustaz. Okey, tentang hadis palsu pertamanya, kalau ikut sejarah benda-benda ayat-ayat yang macam ni, kadang-kadang dia bukan hadis pun. Kita pernah dengar tak isu cerita radio rosak? Orang yang sampaikan mereka awal tu betul dah, dia hanya bagi ayat galakan saja, dia tak kata pun hadis. Tapi orang tu pula pandai-pandai, bila nampak je ayat-ayat macam best-best tu jadi hadis Nabi, tu jadi terjemah ayat-ayat Al-Quran. So akhirnya tersebar tu sebagai satu hadis. Sedangkan dia hanya menggalakkan orang buat baik je. Kan, kita puasa lah 1 Rejab, baik ni insya-Allah, dan kita sebar-sebar kalau sebagai dakwah. Macam tu je dia cakap. Siapa yang tak sebar dakwah kan boleh berdosa. Kalau berdosa masuk neraka. So nampak ayat-ayat yang macam ini nak hadis ni. Akhirnya lepas tu orang yang sambung cerita lepas tu dia kata hadis Nabi. Itu antara sejarah yang berlaku dalam cerita-cerita macam ni. Tapi kalau betul memang ada orang yang sengaja reka hadis palsu. Dia sengaja reka. Satunya kerana kejahilan, bukan kerana dia bangga rasa syok pun tak, tapi dia hanya main sebar-sebar. Sebab itu kita hari ni dalam bab menyebarkan sesuatu perkara, tolong cek dulu. Okey, tolong semak dulu betul-betul, dapat jawapan yang pasti dan baru kita sebar. Ya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau dapat apa-apa keterangan yang daripada benda-benda yang awam ni, kita cek dulu, dan dah rasa okey, dan baru kita sebar. Itu lebih baik. Sebab kita takut kita menyebarkan benda yang jahat, kita menyebarkan benda yang salah, so kita akan dapat dosa kesalahan. Dan dosa orang yang mengamalkan pula kesalahan. So kita ambil pula share dosa orang lain. So tentang hadis palsu tadi, yang pertama kita kena clear. Pertama, dalam bab amalan-amalan baik ini, ada ketikanya dia menggunakan hadis daif. Dia bukan palsu Tapi ada orang terus claim tu hadis palsu. Kena ingat juga tu. Ni akademik sikit lah ni. Boleh ke akademik ni? Kau rasa nak muntah? Kalau muntah ambil plastik. Okay? Kita kena ingat hadis yang lemah-lemah ni, satu dia panggil hadis daif, yang kita masih boleh terima dari sudut faedah-faedah, kelebihan-kelebihan amalan. Bagi contoh puasa nisfu Syaban, puasa bulan Rajab, itu semua ada hadis-hadis. Tetapi hadis yang daif, bila namanya daif, kita masih boleh amal. Dan syaratnya hadis itu adalah untuk kelebihan amalan, supaya kita boleh galak orang buat baik. So hadis itu namanya hadis daif, kita masih boleh terima, dia masih lagi daif. Cuma saya tak boleh nak cerita kenapa dia daif, kerana perawinya macam ni. Tu lain tahun lah kita cerita. Satu lagi hadis palsu, memang ada orang reka, dia kata ini Nabi yang buat. Dan kategori orang yang reka ni terbagi pula dua. Satu memang dia sengaja reka nak tunjuk dia power. Satu lagi kerana dia tak tahu pun benda tu rekaan. Dia agak itu hadis Nabi kerana ayatnya susun cantik, nampak agama sikit, dan itu hadis. So orang yang kalau dia buat dengan kejahilan, kita berharap Allah maaf.
kerana kejahilan kita. Dan kita kena sentiasa belajar supaya kita tidak terus jahil. Tetapi yang buat kerana memang nakkan populariti, nakkan macam-macam lagi, maka orang itu perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah ampunkan mereka insya-Allah, dan selepas itu insya-Allah mereka akan jadi orang yang lebih baik. Ya, yang penting kita cuba untuk memberitahu ya melalui apa yang kita faham. Seperti contohlah macam saudari yang bertudung hitam. Kalau saudari pakai macam ni boleh tak terus ke solat saja? Boleh ya? Tapi sebab ada makcik marah dia tegur, main kau sini, dosa pakai macam ni. Semayang kena pakai telekong putih, bukan pakai hitam. Macam mana kita nak memberi penerangan? Sebab banyak kali berlaku ya, yang mana mungkin kerana tak sampai ilmu tu kepada mereka. Kita nak fahamlah situasi mereka dulu mungkin dalam dai miskin, tak sampai ilmu yang setepatnya. Tiba-tiba macam saudari yang berbaju hijau boleh terus solat pakai macam ni tak boleh ya, kena pakai telekong warna putih jadi kadang-kadang kita rasa okey baik makcik, tetapi kita tak ada kalau kita tak beritahu dia perkara yang tepat. Di hari ini kita harapkan supaya adik-adik yang tahu ya, supaya jadi ejen penyebar kebaikan. Selepas di verified, double triple check, okey kita boleh berikan. Sebab kadang bukan mudah untuk kita mengubah tradisi khasnya orang lama-lama ni ya. Mereka kata ambil wuduk kena 3 kali, kalau sekali ni haram ya. Jadi macam mana? Jadi kadang dia fikir hanya benda dia terima masa tu je. Sebab saya pernah sampai ke satu kawasan di luar negara. Masa dia terima Islam tu, tiba-tiba guru tu mati dan juga mereka berperang. Jadi mereka lari ke bukit. Di masa tu mereka belajar tentang subjek sembahyang Jumaat. Sembahyang fardu belum belajar lagi. Jadi hanya mereka sampai sekarang ni hanya sembahyang Jumaat je. Dan juga perempuan tak wajib sembahyang. Kalau nak sembahyang pun kena pas kepada suami. Suami kan tolong wakilkan Pak Imam tolong sembahyangkan. Jadi bila kita baca macam dia baca Al-Fatihah pun macam nanyam tak lahim, kita betulkan, kita you wrong kita. Sebab dia terima yang tu sehingga itu jadi tradisi mereka. Jadi bukan mudah untuk kita mengubah tradisi sebegitulah. Seperti contoh benda-benda yang mudah sekalipun, misalnya kata kalau ada saudari bertemu dengan seorang lelaki beriman ingin melamarnya, boleh tak? Boleh tak? Tetapi dibatasi oleh dengan adat itu, pergi cari timba semuanya. Bukan mudah kita nak memberi tahu orang tertentu kerana memerlukan satu keberanian. Kalau tak berani beritahu, bimbang memberikan mudarat dari segi perbalahan, kita cari orang tengah yang bijaksana untuk menyampaikannya. Ya. Alhamdulillah, jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas perkongsian yang insya-Allah bermakna memberi kesan kepada kita insya-Allah. Jadi alhamdulillah dengan masa yang tinggal 2 minit lagi kot. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi di atas kehadiran pada hari ini. Terima kasih kepada Tuan Fitri yang saya difahamkan akan terbang jauh petang ni. Kami doakan Tuan selamat pergi dan selamat pulang insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana hadir pada tengah hari ini. Jadi insya-Allah sekejap lagi kita akan bersama dengan Dr. Daniel Zainal Abidin. Jadi buat pengunjung di ruang TVT dan juga di PTS Media Group ini jangan pergi jauh. Insya-Allah sekejap lagi akan hadir Dr. Daniel Zainal Abidin. Ada buku terbaru beliau, Quran Saintifik. Jadi buat tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ingin bergambar atau mendapatkan tanda tangan daripada 2 penulis bestseller kita ni insya-Allah, Tuan Ustaz Syahrizan dan juga Tuan Fitri, kita sekejap lagi kita buka sekejap untuk sesi bergambar dan juga tanda tangan. Okey, jadi kita sekejap lagi Tuan Fitri dan juga Ustaz Syahrizan akan menunggu di bahagian komik M di sebelah kiri sana. Nanti ada komik sebelah sana kan? InsyaAllah nanti akan ada sesi tanda tangan di sana. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Fitri dan Ustaz Syahrizan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.